Kita akan belajar satu tema pengharapan umat Paskah. 我们今天要学习是复活节子民的希望。 Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, 我们打开哥林多前书第15章 ayat 14 dan ayat 19, 2 ayat saja. 14节和19节。哥林多前书， Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin ya, seperti itu. 先用印尼文来读，然后中文我们一起读。哥林多前书第15章14和19节。 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。 Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。 Minggu lalu kita baru merayakan Paskah. 我们上礼拜庆祝复活节， Ada 5 hari penting, 5 peristiwa penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 我们作为基督徒有5个大事情。 Yang pertama adalah hari Natal. 第一个是圣诞节， Nah, Yesus lahir di Bethlehem, usianya relatif sangat muda, hanya 33 tahun setengah saja, lebih kurang. 主耶稣出生在伯利恒，然后他的年岁是比较简短，33年半。 Kemudian yang kedua adalah kita merayakan peristiwa Jumat Agung. 然后我们庆祝受难节， Peristiwa di mana Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai orang-orang yang berdosa. 耶稣交托自己的生命被钉在十字架，为了赦免罪人。 3 hari kemudian Yesus bangkit, 3天后，耶稣复活， yang kita sebut dengan hari Paskah, 就是我们称复活节， yang kita rayakan minggu yang lalu. 我们上礼拜庆祝的。 Nah, kebangkitan Yesus selama di dunia ini sekitar 40 hari. 耶稣复活40天， Setelah 40 hari, Yesus terangkat ke surga. 在世界40天之后呢，耶稣被升到天上。 Nanti bulan depan kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 所以我们下个月我们会庆祝耶稣升天的日子。 10 hari kemudian adalah hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. 10天之后，我们会庆祝五旬节，圣灵降临。 Yang selanjutnya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. 之后呢，我们等待主耶稣在第2次来的时候。 Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus 主 Kristus. 内弟兄姐妹们， Apa masalah yang terbesar manusia di dunia ini? 人类面对最大的问题是什么？ Apa masalah yang terbesar kehidupan manusia selama di dunia ini? 我们人类面对的大问题是什么？ Kira-kira apa? 你们觉得是什么？ Masalah keuangan atau harta benda? 是金钱的问题吗？ Senho, kehidupan. kehidupan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kesehatan, ada lagi? Oke, saya mencoba menginventarisir ada beberapa hal yang menjadi pergumulan terbesar manusia di dunia ini. 我有列几个问题，就是人类面对的大问题。 Antara lain, masalah keuangan seringkali jadi masalah yang terbesar buat manusia. 金钱方面呢，就是变成我们面对的大问题。 Sakit penyakit, 病痛， betul? Kita sudah pandemi 3 tahun lebih, 我们3年多已经发生疫情，
Banyak teman-teman yang sudah berangkat duluan, 很多朋友先回天家， dan sakit penyakit ini seringkali jadi pergumulan yang besar bagi kehidupan manusia. 我们病痛也成为我们最大的困难。 Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ada masalah di dalam hubungan suami istri. 然后也有人说，就是夫妻之间关系有 Ada 问题， masalah hubungan anak dengan orang tua. 父母亲跟孩子们， Ada masalah hubungan mertua dengan menantu. 岳父岳母跟媳妇的问题， Ini juga menjadi satu masalah yang besar di dalam kehidupan manusia di dunia ini. 那也是人类面对最大的问题。 Ada juga masalah perselingkuhan, masalah perceraian. 还有犯奸淫、离婚的问题。 Selama pandemi, tingkat perceraian di dunia itu sangat tinggi sekali. 疫情期间，就是离婚率更高， Ada juga masalah, ada orang yang merasa kesepian. 还有人觉得孤单， Ada orang yang merasa kesendirian di dalam hidupnya. 觉得在生活里面是一个人的。 Di tengah dunia yang begitu ramai hiruk pikuk, ada orang yang merasa loneliness. 在热闹的世界，可是他觉得孤单。 Ini tidak hanya dihadapi oleh para orang tua saja. 不只是父母亲，不只是年老的人面对的事， Banyak anak-anak muda sekarang juga merasa loneliness, kesepian. 少年也是会这样觉得孤单。 Di tengah banyak pergaulan, tapi semua lewat media sosial. Jadi nggak ketemu orang, hanya ketemunya ada di gadget. 交朋友只是在社交媒体而已， Sehingga dia mengalami masalah pergumulan, dia merasa kesepian di dalam hidupnya, meskipun temannya banyak di dunia maya. 所以他现实的生活他觉得孤单。虽然在社交媒体很多朋友， Ada juga mereka yang merasa takut, tidak siap menghadapi kematian. 有人害怕还没准备面对死亡。 Itulah beberapa pergumulan terbesar yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. 那这几个是我们面对的大问题。 Nah, sebetulnya apa sih masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia di dunia ini? 是我们是面对最大的问题是什么？ Yaitu dosa. 就是罪恶， Itulah pergumulan yang terbesar manusia di dunia ini. 就是我们挣扎的最大问题。 Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 就是当亚当夏娃堕落在最终， semua manusia di dunia ini punya warisan, harta tidak terlihat, yaitu dosa warisan. 世界的人都继承了罪恶。 Itulah kenapa ada anak kecil yang tidak diajarin berbohong, kok tiba-tiba dia bisa berbohong sendiri. 所以有小孩子，我们没有教他说谎，可是他也自己会说谎。 Ada anak yang tiba-tiba bisa pukul, bisa cubit, bisa mengganggu anak lain tanpa perlu diajari. 也有小孩就是可以打他的朋友，我们也没有教过他。 Dosa adalah pergumulan manusia yang terbesar di dalam kehidupannya selama di dunia ini. 罪恶是人类面对最大的问题。 Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu akan selesai, akan stop ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa yang di surga. 就是上次的这几个问题呢，就是我们如果上帝叫我们回天家，那就是结束了。 Tetapi bicara dosa, ini pertanggungjawaban ketika kita ada di dunia dan setelah kehidupan kita di dunia ini. 可是如果罪恶呢，我们要负责任。 Apa itu dosa sebetulnya? 罪恶是什么？ Alkitab mengatakan dosa itu adalah pikiran, perkataan, tindakan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. 就是思想、说言语、行为偏离上帝的旨意。 Dosa ini adalah masalah yang terbesar karena banyak yang tidak terlihat tapi hanya ada di dalam pribadi kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. 这个是最大的问题。为什么？因为人家可能看不到，可是我们跟上帝才知道的。 Kelihatannya baik-baik saja, tapi kita tidak tahu ada pikiran dosa seperti apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. 看起来是很好的人，可是我们不知道他思想是什么。 Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. 罪恶是人类跟上帝戒断关系， Inilah masalah yang terbesar. 那就是最大的问题。
Kalau masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, begitu kita dipanggil pulang sudah selesai, 如果那几个问题呢，我们交回天那个我们回天家就已经结束了。 tapi ketika bicara urusan dosa, kita tetap bertanggung jawab kepada Tuhan ketika kita dipanggil pulang. 可是罪恶呢，当我们回天家，我们还是要负责任。 Nah, hari-hari ini seringkali manusia anggap dosa itu hal yang sepele. 人类呢，现在我们觉得罪恶是轻的 Kalau 轻的事。 kalau dagang nggak bohong, bucuan. 如果做生意没有说谎，是没有赚到。 Bohong sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Tuhan juga tahu. 一点点说谎是没关系，上帝知道的。 Ada yang mengatakan ada dosa putih, ada dosa hitam. 有人说是白黄还是黑黄， Itulah manusia membuat dosa yang begitu besar seolah-olah menjadi hal yang kecil dan tidak penting. 所以人类虽然是他们把那个大罪恶，可是看成小罪恶。 Di dalam firman Tuhan itu tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil. 可是圣经里面说没有大罪恶，没有小罪恶的。 Semua dosa sama di hadapan Tuhan, yaitu pelanggaran akan firman Tuhan. 在上帝面前，罪恶是一样的，就是偏离上帝的旨意。 Nah, hari-hari ini seringkali orang menganggap dosa itu sama dengan masalah. 人类现在看呢，罪恶是等于问题。 Kalau masalah kita bisa selesaikan, ya kita selesaikan. Kalau kita nggak bisa selesaikan, ya kita hindari. 如果问题可以解决，我们就解决；就没办法解决，就避免。 Apakah dosa sesimpel itu? 那么简单吗？ Tentu tidak. 当然没有。 Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. 上帝的话很清楚的告诉我们，在罗马书第3章23节， Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bisa dibacakan dalam Mandarinnya? 罗马书第3章23、24节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Dosa itu tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. 罪恶呢，我们是没办法用很多金钱来赦免。 Dosa tidak bisa diganti dengan apapun. 罪恶是没办法用任何东西来代替。 Dosa hanya bisa diselesaikan ketika kita datang pada salib Yesus. 罪恶可以解决什么方式呢？就是我们来到十字架， Percaya dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus. 相信耶稣，求他赦免我们。 Di dalam perjanjian lama, 在旧约里面， manusia yang berdosa kepada Tuhan, 犯罪的人， dia harus datang kepada imam 他要去 di 祭 bait 司， Allah. 他要去圣殿，去祭司的前面。 Dia datang, dia membawa korban persembahan berupa binatang. 他要带动物来献祭， Dia bawa domba atau kambing atau lembu atau burung. 要带羔羊、山羊、牛或鸽子。 Untuk apa? 为什么呢？ Untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa. 让赎他的罪， Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. 那是旧约发生的事情。 Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, 在十字架死的主耶稣， yang kita peringati di dalam Jumat Agung, 就是我们在圣诞节所纪念的， itu adalah menggantikan posisi kita sebagai orang-orang berdosa. 就是主耶稣已经替代我们应该被挂在十字架上的。 Seharusnya siapa yang disalib? 应该是谁要被钉在十字架呢？ Seharusnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sayalah yang harus disalib. 是我是你应该被钉在十字架。 Ada juga kepercayaan tetangga kita demikian. 还有我们的另外的宗教所说的， Kalau kamu bikin salah, bikin dosa, kamu bayar dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. 如果你做错了，你就更多行善。 Saya mau tanya, satu hari berapa banyak kita berbuat dosa kepada Tuhan?
我们一天犯罪几次呢？ Ada yang bisa hitung? 有人可以算到吗？ Saya pikir tidak bisa dihitung ya. 我们没办法算的， Mungkin dari pikiran kita, 可能我们思想、 dari perkataan 我 kita, 们的语言、 dari 言语 tindakan 我 kita 们的行为， yang dilakukan secara sadar 我们所知道清楚的， maupun tidak sadar. 还是没有觉悟到的。 Jadi kalau misalnya tetangga kita yang bilang kalau berdosa harus dibayar dengan pahala, berbuat baik, 如果我们的隔壁的人说，如果我们犯罪，我们就行善， kira-kira berapa besar kebaikan pahala yang bisa kita gantikan dengan dosa-dosa kita? 可是我们要行善到多大呢？可以盖住我们的罪恶。 Saya percaya kita sepakat tidak mungkin bisa membayar dosa kita kepada Tuhan dengan kebaikan yang kita lakukan. 我们同意，就是我们如果行善没办法盖住我们犯罪。 Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. 我们相信的主耶稣是很爱我们。 Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang rela datang ke dunia ini. 他是上帝愿意来到世界。 Nah, kita bisa lihat di dalam peristiwa di Bukit Golgota, Tuhan bukan hanya mati di kayu salib. 我们看在哥哥他耶稣不只是死在十字架， Tuhan bukan mati secara manusia. 上帝不是就是当人死了。 Kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus itu adalah menggenapi rencana daripada Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 如果我们看圣经，主耶稣是应验圣经的话。 Peristiwa Jumat Agung inilah membuktikan bahwa Yesus menggantikan posisi kita untuk disalibkan. 就是主耶稣代替我们的职位，应该被挂在十字架上的。 Apakah Tuhan hanya batas sampai di sana mati saja? 可是主耶稣停在死那边吗？ Tentu tidak. 当然没有。 Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Korintus pasal yang ke-15, 就是我们刚读的哥林多前书15章， itu sangat jelas mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, 很清楚是说，如果基督没有复活， maka sia-sialah pemberitaan kami. 我们所传的便是枉然， Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 你们所信的也是枉然。 Karena Kristus dibangkitkan, 因为主耶稣复活， maka kita punya pengharapan. 所以我们在基督里有盼望。 Maka kita ketika kelak nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, 所以之后呢，上帝叫我们回天 kita juga 家， akan mengalami kebangkitan. 我们也是会复活的。 Kalau Kristus tidak dibangkitkan, 如果主耶稣没有复活， hari ini tidak ada kekristenan. 今天没有基督徒， Hari ini tidak ada orang percaya. 没有基督徒，没有基督教， Kenapa? 为什么？ Karena apa bedanya Kristus dengan yang lain-lain? 因为主耶稣跟其他宗教领导有什么不一样？ Siddhartha Gautama mati dan selesai. 就是悉达多高达曼他死了也是结束了， Muhammad mati dan selesai. 穆罕默死了也结束了， Hanya Yesus yang mati dan bangkit. 只有主耶稣死了又复活， Itulah jaminan iman kita di dalam Kristus. 那是变成我们保证信耶稣。 Dan bukan hanya dia mati saja dan bangkit. 他不只是死复活， Dan tadi di awal kita lihat Yesus itu terangkat ke surga. 耶稣也是升天。 Nah, artinya apa? Itu ada jaminan buat kita. 就是 Kalau suatu hari kita pulang, tempat kita adalah rumah Bapa yang di surga. 就是保证我们如果到时候我们去世了，我们有家在天上， Itulah pengharapan kita sebagai umat Paskah. 那就是复活子民的盼望。 Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. 耶稣的复活是历史的现实， Fakta teologis yang nyata dan tidak terbantahkan. 神学的历史神学的现实。 Kalau kita punya kesempatan ke Israel, kita bisa lihat sampai hari ini fakta sejarah itu masih ada. 如果我们去以色列，我们看到有历史是现实的。
Nah, kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan terbesar buat kita. 主耶稣的复活给我们最大的盼望， Baik kehidupan di dunia ini 在这个世界的今生， maupun kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. 还有之后的生活， Kita semua percaya 我们都相信， bahwa ada pertanggungjawaban ketika kita dipanggil pulang. 我们回天家，我们要负责任。 Kalau tidak perlu pertanggungjawaban, semua manusia akan bebas hidupnya, tidak perlu takut dengan dosa. 如果没有负责任呢，人类不害怕一直犯罪， Justru oleh karena kebangkitan Yesus, 就是因为主耶稣复活， itulah jaminan buat kita 成为我们的保证。 bahwa pada waktunya kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. 到时候我们跟主耶稣一起复活。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 主内亲爱的弟兄姐妹们， apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? 我们现在所挣扎的是什么？ Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan yang terbesar dalam kehidupan kita. 我不知道，你最大的问题、最大的困难是什么？ Tapi hari ini itu semua sudah Tuhan bayar lunas di kayu salib. 可是今天呢，主耶稣已经付清我们的罪恶。 Ketika kita terima Yesus dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 当我们接受主耶稣，我们接受主耶稣变成我们救主， kita punya pengharapan dan jaminan kehidupan yang kekal. 我们有盼望，有永生的保证。 Jadi hari ini, 今天， kalau ada di antara kita yang masih belum percaya Yesus, 如果还没信主的人， jangan tunggu-tunggu waktu. 不要再等了， Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. 因为我们不知道上帝的时间是什么时候来到我们。 Setiap saat Tuhan bisa panggil kita pulang. 我们随时随刻都上帝可以叫我们的。 Pakai anugerah waktu yang ada. 我们现在要利用我们时间的恩典， Percaya Yesus, 相信主耶稣 ada jaminan keselamatan. 有永生的保证， Kebangkitan 有 Yesus, 复活， ada jaminan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus kelak. 保证我们可以跟耶稣在一起。 Apa yang menjadi pergumulan kita selama di dunia ini? 我们现在面对的问题是什么？ Datang kepada Yesus. 来到上帝面前。 Ketika dia disalib, dia katakan, sudah selesai. 当耶稣被钉在十字架，他说成 Semua 了， Tuhan sudah selesaikan semua. 都结束了，上帝已经完成了， Tidak ada lagi yang kita perlu khawatirkan. 不用忧虑， Karena dia sudah menang melalui peristiwa kebangkitan. 他已经胜利了。 Amin. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，我们感谢你，我们今天又被提醒了，因为耶稣的复活给我们保证，我们有永生。因为主耶稣被钉在十字架，付清了我们所有的罪恶，让我们可以走在永生的路。感谢上帝，我们也感谢巴 Frankie 为我们证道，让上帝祝福他，祝福他的侍奉还有家人。感谢上帝，奉主耶稣的名祷告，阿门。 Amin.